Ya, kita bersua kembali. Seringkali kita mendengar berkenaan tentang kejadian kepala air yang berlaku di kawasan-kawasan rekreasi dan juga di kawasan riadah, khususnya di kawasan sungai yang mempunyai tautan dan juga berkaitan dengan kawasan air terjun. Jadi perkara ini akan kita bawakan kerana ia cukup membimbangkan apakah amaran yang boleh kita sama-sama telusuri bersama untuk kita memastikan tiada kejadian yang meragut nyawa akan berlaku. Kita terus saja bersama dengan Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, Pensyarah Kanan Geologi, Kejuruteraan dan Mekanikal Tanah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, terima kasih bersama kami. Doktor, sebelum kita bergerak lebih lanjut tentang situasi kejadian kepala air ini, mungkin boleh dikongsikan apakah yang menyebabkan kepala air dan bagaimana kepala air ini terbentuk ataupun terjadi, Doktor? Baik, terima kasih. Selamat pagi Malaysia di atas jemputan pada hari ini. Jadi, kepala air ini kita selalu dengar dan sebenarnya ini merupakan satu definisi awam, alright, iaitu merujuk kepada pergerakan air secara tiba-tiba. Tetapi di dalam konteks bencana, mengikut Encyclopedia Atmospheric Science pada tahun 2015, ianya dikategorikan sebagai banjir kilat. Alright, dan banjir kilat ini berlaku apabila hujan yang berintensiti tinggi, sama ada singkat ataupun beberapa jam, dan ianya tidak dapat diresap dengan baik oleh permukaan tanah dan itu akan menyebabkan limpahan di permukaan, kita panggil sebagai air permukaan. Jadi apa yang berlaku kepala air ialah ianya melibatkan topografi perbukitan ataupun pergunungan. Jadi ianya akan mengalir daripada kawasan tinggi ke rendah dan seterusnya melimpahi kawasan yang landai ni, di dataran banjir di bawah. Jadi itu secara teorinya kepala air itu sendiri. Dan kepala air ini juga di dalam definisi geologi kita boleh kaitkan dengan kejadian aliran puing. Aliran puing adalah satu kejadian tanah runtuh sebenarnya, yang mana apabila tebing-tebing sungai di bahagian puncak gunung mengalami runtuhan dan bahan sedimen ataupun batuan masuk ke dalam air dan dibawa oleh tenaga air yang tinggi turun ke bawah, dan ia akan menjadi apa yang kita panggil sebagai kepala air. Okey. Jadi ini antara pemahaman asas yang berlaku. Amaran untuk kepala air ini kadang-kala ada yang menyatakan dan juga berkongsi ia tidak datang dengan amaran ataupun tak ada warning. Tiba-tiba saja boleh berlaku. Setenang air sewaktu beriadah itu tiba-tiba menghambat dan juga menghambur mereka yang berada di kawasan rekreasi. Jadi mungkin boleh dikongsikan antara tanda-tanda awal kehadiran kepala air ini. Okey, sebenarnya kepala air ini kita kena tengok keadaan cuaca dan ianya juga boleh berlaku tanpa cuaca yang mengundang untuk berlakunya kepala air. Kenapa saya berkata begitu? Okey, yang paling sinonim sekarang apabila berlaku hujan puncak bukit, jadi limpahan air itu akan meningkat dengan sekali ganda, dua kali ganda bergantung kepada intensiti hujan itu sendiri. Selalunya sekiranya ini berlaku, tanda itu agak jelas. Kerana apa? Kerana kita dapat lihat cuaca. Keadaan sudah makin gelap, angin yang kuat, angin yang membawa lembapan tinggi yang kuat. Jadi kita boleh lihat indikator itu agak jelas, tetapi adakah ianya berlaku kepala air atau tidak? Itu adalah persoalan seterusnya. Tetapi antara indikator yang common, yang biasa kita dapat lihat ialah berlakunya perubahan kekeruhan air itu sendiri. Kenapa ia berlaku kekeruhan? Kerana apabila air meningkat dengan mendadak, akan berlaku perolakan di dasar sungai. Perolakan ini akan mengangkat sedimen yang satu masa dahulu ianya terenap, sekarang ni yang bercampur dengan air, jadi air makin keruh. Kerana banyak pasir, banyak lumpur yang bercampur. Dan ini antara indikator yang pada saya quite promising untuk semua pihak take note yang air semakin deras dan perlu melakukan evakuasi. Jika tidak, kita kena lihat juga tanda-tanda kehadiran bahan bahaya ringan seperti daun, sampah-sampah sarak sekiranya ada, kerana ianya akan dialihkan dahulu disebabkan sifat keapungannya yang lebih rendah berbanding batuan ataupun balak. Batuan dan balak akan datang kemudian sekiranya berlaku daya ataupun halaju yang tinggi yang dijana oleh air yang datang secara tiba-tiba, surge of water itu sendiri. Dan juga itu sekiranya kita lihat dalam konteks ada hujan. Jika tidak ada hujan, macam mana kita nak predict ni? Kita duduk tiba-tiba berlaku kepala air. This is something yang semua orang takut. Yes, sebenarnya di sini kita kena peka dengan bunyi pula. Bunyi akan datang seakan-akan
satu bunyi yang kuat, bunyi yang bunyi menderu lah. Menderu, betul. Menderu datang kerana berlakunya friction between bahan-bahan yang turun terhadap batuan-batuan yang ada di sungai dengan tebing-tebing. Jadi bunyi yang kuat secara tiba-tiba itu menandakan air datang dengan laju. Perlu segera keluar daripada sungai. Dan juga antara indikator lain yang mungkin tambahan pada saya ialah apabila kawasan yang kita lihat itu mempunyai percikan-percikan air, kita tahu kadang air ni dia turun, tidak lagi nampak. Kerana air sudah semakin meningkat, jadi tiada lagi air yang jatuh pada batu-batu. Batu-batu tersebut telah ditenggelami dan kedalaman air telah meningkat. Jadi itu memerlukan mereka yang peka untuk lihat tanda-tanda itu. Dan juga of course lah air telah mula naik ke paras tebing sungai yang sepatutnya tidak dinaiki air. Itu antara yang kita perlu tahulah. Ya, Doktor, ini juga mungkin boleh diberikan sedikit perkongsian kepada penyedia ataupun mereka yang mengawasi kawasan-kawasan rekreasi yang mempunyai kawasan beraras tinggi dan juga yang beraras rendah, supaya mungkin ada amaran untuk menutup kawasan-kawasan tersebut kepada pengunjung awam kalau sekiranya berlaku taburan hujan yang lebih daripada kebiasaan, contoh dalam sehari atau 2 hari. Jadi pada waktu bilakah amaran-amaran itu dan penutupan itu perlu dilakukan bersandarkan kepada keadaan cuaca semasa? Saya setuju dengan cadangan ini kerana apa, kadang-kala masyarakat awam mereka terleka seketika apabila sampai ke tempat riadah ni kita seronok nak berpiknik tapi kita terlupa melihat keadaan sekeliling. Tapi mereka yang ditugaskan khas di kawasan itu, mereka akan cakna. Nampaknya hujan, malam tadi hujan. Indikator hujan malam tadi is not good sebenarnya bagi kawasan sistem sungai, terutama kalau kawasan itu perbukitannya tinggi. Kerana ini boleh datang jauh, air itu boleh travel jauh dan akan turun pada dengan selemasa yang mencukupi untuk siang harinya. Jadi di sini yang maksud saya, kalau bila kita nak tutup tu sebenarnya kita perlu melihat kepada tanda-tanda hujan itu sendirilah. Jika ada elemen hujan pada waktu malam, siang berkemungkinan besar boleh berlaku kejadian bencana air. Sekiranya kawasan itu memang kerap menunjukkan kejadian air susulan apabila hujan turun. Jika tidak, mungkin boleh dimaklumkan kepada pengunjung bahawa adalah tidak digalakkan untuk berada pada ketinggian ini dan ini. Jika mahu beriadah hanya pada kawasan yang rendah sahaja. Kerana mengapa kita hanya galakkan kawasan rendah? Sekiranya apa-apa berlaku, ruang untuk evakuasi itu jauh lebih besar dan lebih mudah. Kawasan landai kan, kita nak lari pun senang. Tapi sekiranya kita benarkan pengunjung mendaki, beristirahat di kawasan yang lebih tinggi, ini akan menyebabkan mereka terperangkap di kawasan yang sukar. Jadi potensi untuk mereka itu terimpak dengan bencana kepala air sekiranya berlaku memang tinggi. Ya, antara faktor yang mungkin boleh difikirkan juga adalah berkenaan tentang pengubahan struktur di kawasan tanah tinggi ataupun berlakunya gangguan struktur di kawasan tanah tinggi. Contohnya mungkin pembinaan struktur ataupun penebangan pokok-pokok di kawasan tersebut. Apakah ini antara faktor-faktor major dalam kita melihat berlakunya kejadian kepala air yang lebih daripada kebiasaan ataupun lebih bahaya daripada kebiasaan? Okey. Ini perlu dilihat daripada banyak sudut sebenarnya untuk mengatakan pembinaan sesuatu di kawasan puncak ataupun penebangan tan. Mereka ini adalah elemen yang memburukkan keadaan. Tetapi kena faham kepala air pasti berlaku secara natural, secara semula jadi ianya adalah satu sistem limpahan air sungai yang kita panggil banjir yang akan berlaku apabila air melebihi paras biasa. Ini kitaran hidrologi yang kita tidak boleh hentikan. Dan ditambah pula dengan keragaman iklim sekarang dan Malaysia sendiri, La Nina. Jadi perkara-perkara ini di luar bidang kuasa kita untuk hentikan, tetapi kita mampu mengawalnya dengan, sebagai contoh, betul apabila kita tarah kawasan puncak, ianya akan mengurangkan kesan air permukaan untuk meresap masuk ke dalam tanah. Kerana tumbuhan-tumbuhan yang ada tidak memperlahankan air. Malahan air itu semakin laju dan masuk ke dalam lembangan sungai yang ada. Jadi saya tidak kata struktur itu sebagai punca meja, tetapi ianya penyumbang ataupun faktor yang memburukkan lagi keadaan.
Okey, Doktor, kita melihat di paparan video banyak kesan-kesan air yang dibawa daripada permukaan ataupun tanah tinggi kepada di tanah yang lebih rendah. Jadi kita nak tahu sejauh mana kelajuan yang pernah direkodkan, yang pernah diberitakan dan juga radius kepada air itu untuk sampai kepada tanah rendah, adakah sehingga kepada penghujung di kawasan pinggiran sungai itu dan sebagainya. Baik, dia ini menggunakan konsep fizik lah sebenarnya, mungkin terlalu ekstrim kalau saya cerita sekarang, tetapi kelajuannya boleh mencapai beberapa meter per second. Okey. Ataupun kalau lebih ekstrim kita panggil avalanche, selazimnya di kawasan pegunungan, ianya boleh mencecah kilometer per second dalam setiap saat. Alright, di Malaysia kita tidaklah se-ekstrim avalanche yang berada di kawasan Eropah, USA sana. Tetapi kita ada aliran puing yang berkelajuan meter per second. Okey. Di Malaysia ini sendiri kalau kita lihat ianya perlu merujuk balik kepada status topografi. Maksudnya adakah itu kawasan pegunungan? Kalau pegunungan sumbernya jauh dan terrennya itu curam, dan berkemungkinan besar ianya akan turun dengan masa yang singkat. Sebagai contoh di Gunung Jerai lebih kurang 5 minit. 5 minit tempoh air sampai ke bawah, dan ianya akan berkurang dari segi tenaga kerana kita faham apabila elevasi berkurang jadi ada berlaku turning point di situ menyebabkan energi akan reduce greatly, tetapi still memerlukan satu capaian radius dalam 2-3 km lagi untuk segala-galanya bertenang. Right? Jika ianya tidak datang bersekali dengan bahan puing, selalunya ianya akan melalui ataupun mengikut terusan sungai sedia ada. Tetapi apabila bahan puing datang, ianya sebenarnya meningkatkan daya kinetik air, menyebabkan mengapa ianya mencapah keluar. Jadi tenaga tenaga itu bersifat memusnah, kita panggil. Okey, Doktor, ini kesempatan yang terbaik untuk memberikan pesanan kerana pada ketika ini cuaca yang tidak menentu. Mungkin taburan hujan juga lebih daripada kebiasaan di beberapa kawasan dan ini menimbulkan kerisauan. Apakah sudah boleh kita memulakan perancangan lebih-lebih lagi pada waktu cuti sekolah yang ketika ini ibu bapa ingin membawa anak-anak berekreasi dan sebagainya. Apakah ini masa yang terbaik untuk membawa ke tempat-tempat seperti itu? Baik, saya sendiri seorang ibulah. Saya ada anak, dan pada saya kita perlu jadi ibu bapa yang peka, yang bijak. Sekiranya keadaan cuaca tidak mengizinkan, sebaiknya elakkan. Kerana sekiranya mahu juga pergi, mereka perlu tahu apa yang perlu dibuat. Sebagai contoh, jangan pergi kawasan tinggi. Perlu tahu apa perlu dibuat sekiranya lihat kedatangan air yang menderu itu turun. Okey, bukan sekadar lihat, duduk dan tidak berbuat apa-apa. Sekiranya ibu bapa mempunyai pemahaman yang tinggi terhadap keadaan cuaca, pelan evakuasi saya rasa tidak ada masalah. Tetapi jika tidak, sebaiknya elakkan. Kerana itu yang berlaku di Terengganu, telah diberitahu oleh penduduk setempat tetapi banyak yang tidak ambil peduli. Dan ini menyebabkan nasib baik tidak ada kehilangan nyawa. Kalau kehilangan nyawa, ia menjadi cerita lain. Dan hanya sekadar harta benda yang musnah. Tetapi benda ini boleh dielakkan jika kita cakna. Kalau kemarau itu, apakah musim yang terbaik? Kemarau untuk pergi kawasan sungai tidak ada masalah. Tetapi pada saya dengan keragaman iklim sekarang, kemarau, hujan lebat sudah tidak ada waktu yang tetap. Cuma kita perlu peka sahaja dengan amalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okey, terima kasih Doktor untuk perkongsian itu. InsyaAllah sama-sama kita kongsikan bersama anda penonton kita pada hari ini. Jadi ambil cakna dan juga berwaspada kepada beberapa faktor dan juga perubahan iklim dan juga perubahan cuaca yang berlaku pada ketika ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, Pensyarah Kanan Geologi Kejuruteraan dan Mekanikal Tanah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bersama dengan kami. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk bercakap tentang seminit lagi.